الحمد لله القائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan segala perkara yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita diberikan kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit dan berikan perhatian yang sepenuhnya ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk muhasabah dan azam menjadi lebih baik. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tahun 2025 telah pun kita tinggalkan dan kini kita telah melangkah ke tahun yang baru, tahun 2026. Dan di akhir zaman ini, masa yang berlalu dirasakan semakin pantas, seakan-akan baru semalam sahaja kita melangkah ke tahun 2025. Dan inilah perjalanan, hakikat perjalanan waktu. Dia tidak akan pernah berhenti dan masa tidak akan menunggu sesiapa. Masa bergerak pantas seperti libasan pedang. Sesiapa yang lalai memanfaatkannya akan terhimpit dalam kerugian dan terdedah kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak akan berlaku kiamat sehingga waktu terasa begitu cepat. Setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti 1 sambaran api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang mana hadis ini menegaskan bahawa antara tanda hampirnya kiamat ialah masa yang dirasakan semakin pantas berlalu. Kesibukan mengejar urusan dunia dan tenggelam dalam kepentingannya menjadi antara sebab waktu dirasakan semakin sempit dan singkat. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk mengisi masa yang ada dengan iman, dengan amal soleh dan zikir sebagai bekalan untuk kita menuju ke akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan umatnya agar tidak melengah-lengahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya baginda menyuruh agar kita bersegera melaksanakan perintah Allah. Apa jua peranan yang kita pikul, hendaklah dilaksanakan dengan niat dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amat rugi tuan-tuan sekalian, amat rugi sekiranya masa yang singkat ini berlalu tanpa kita isi dengan ketaatan,
sehingga menjauhkan kita daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan boleh mengundang kemurkaan Allah. Perkara ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang perantau atau orang yang sedang melalui satu jalan. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu datangnya pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu petang. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, sepanjang tahun 2025 yang telah berlalu, adakah iman dan amal kita semakin bertambah ataupun semakin longgar? Adakah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesama manusia semakin erat atau semakin jauh disebabkan hawa nafsu dan perbezaan pandangan? Adakah kita benar-benar ikhlas menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita sekadar mengejar kepentingan diri? Andai kata kita masih cuai, lalai dan lupa hakikat kehidupan sebagai seorang hamba di dunia ini, maka pada hari ini bangkitlah dengan azam yang bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Ketahuilah bahawa musuh sebenar kita bukanlah manusia, tetapi syaitan dan bala tenteranya, serta nafsu amarah yang sentiasa membuat dan tidak pernah merasa puas. Tanpa iman dan amal, manusia pasti tergolong dalam kalangan orang yang rugi dan menyesal. Dan apabila saat itu tiba, tiada lagi peluang untuk kembali ke dunia bagi memperbaiki amalan, untuk menambah ketaatan dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kekal abadi, pintu masuknya hanyalah satu, iaitu taqwa yang lahir daripada iman yang berpegang teguh kepada Islam walau terpaksa menggenggam bara api, serta menjadikan Islam sebagai cara hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala merakamkan penyesalan yang akan dirasai oleh manusia dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, yang bermaksud kesudahan keadaan orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku dapat melakukan amalan saleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Sesungguhnya itu alasan yang diungkapkannya sahaja, dan di belakang mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya hingga ke hari mereka dibangkitkan, iaitu pada hari kiamat. Oleh itu, beriman dan beramallah dengan penuh kehambaan, kerana kehidupan di dunia ini hanyalah ujian yang bersifat sementara, sedang usia dunia semakin menua. Sesungguhnya orang yang bijaksana ialah mereka yang sentiasa bermuhasabah terhadap masa yang lalu, orang yang segera bertaubat dan segera memperbanyakkan amalan saleh sebagai bekalan untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Ya'la Shaddad bin Auf radhiyallahu anhuma, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan orang yang pandai dan bijak. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang sentiasa bermuhasabah dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, orang yang sentiasa bertakwa dan beramal dengan bersungguh-sungguh akan dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk dan bimbingan dalam hidupnya.
Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Oleh itu bertakwalah kepada Allah dan ingatlah Allah akan mengajarkanmu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang mana ayat ini menjelaskan bahawa ilmu yang benar tidak akan terpisah daripada takwa. Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan ilmu semata-mata kepada orang yang cerdas akalnya atau luas bacaannya semata-mata, tetapi Allah menjanjikan ilmu kepada orang yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui takwa dan taat. Apabila seseorang itu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perkara yang dilarangnya dengan penuh kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membukakan pintu kefahaman kepada orang tersebut. Dan selain itu, marilah sama-sama kita mendirikan salat fardu secara berjemaah dengan khusyuk dan bersungguh-sungguh sebagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana sesungguhnya hanya salat yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh sahaja yang mampu mencegah perkara yang keji dan mungkar, yang mampu memupuk sifat kasih sayang, tolong-menolong dan hormat menghormati di dalam kalangan manusia. Dan di tahun baru ini juga marilah kita memberi keutamaan kepada kewajipan menunaikan zakat, kerana zakat bukan sahaja menyucikan harta, bahkan membentuk sikap peduli dalam kalangan masyarakat dan membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah seperti sifat bakhil dan hasad dengki. Tuan-tuan dan hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pelajaran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa bermuhasabah diri dan memperbanyak amalan soleh sebelum bertemu ajal. Sesungguhnya orang yang bijaksana ialah mereka yang sentiasa bersiap sedia dan menyediakan bekalan bagi kehidupan selepas kematian. Yang kedua, kita hendaklah berazam dan bertekad untuk berubah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, serta terus berusaha mencari keridhaannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang ketiga, umat Islam diseru agar istiqamah dalam menunaikan salat fardu secara berjemaah, menunaikan kewajiban zakat, serta memelihara dan mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka daripada yang munkar, dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya perkara itu merupakan urusan yang perlu diambil berat dengan penuh keazaman. Surah Luqman ayat 17. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا حرمتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله يا Tuhan kami, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat. Terlindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan. Kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.